Orang dulu-dulu, dia mengajak kepada kita buat jadi bagi seronok. Sebab dia tahu, nafsu tak suka. Maka kebijaksanaan orang dulu-dulu dalam bab sedekah, dalam bab tadarus. Ada pula majlis khatam Quran. Mari ustaz zaman sekarang, tak ada itu. Tak ada khatam tu. Apa-apa khatam Quran, tak ada. Tak ada. Bila ada program, AJK persiapan cari, ada tak nampak bunga? Tak ada tak nampak tu. Tanya pada dia pula, oh yang gitu-gitu bunga tu ya? Ada 3 pemberian, ada 3 hadiah. Ada 3 benda yang jangan kamu tolak. La turad. Jangan kamu ni tolak benda tu. Turaddu. Jangan kamu tolak. Bila orang bagi, jangan kamu reject. Jangan kamu tolak. Ambil. Nombor 1 ialah alas bantal. Nombor 2 ialah minyak wangi. Nombor 3, susu. 3 benda ni Nabi tak tolak dan Nabi tak bagi kita tolak kalau orang hadiah pada kita. Bagi bantal ke orang. Jadi akak-akak lepas ni kenduri kahwin, bawa bantal. Hadiah bantal. Dan pengantin jangan tolak pula, korang ni perli aku, bukan. Tambah bulan Ramadan ni, kan? Hadiah bantal. Kan nak tidur semua, bagi bantal. Alas bantal ni bukan setakat bantal yang kita tidur malam-malam. Alas bantal hari ni orang letak kepada dia, lapik kepala dia dalam kereta. Naik kapal terbang ni yang duduk kat tengkok. Saya duduk dalam kapal terbang tengok nyonya tu naik jalan, masuk dalam tandas pakai itu. Keluar tandas pakai itu. Dia ni tak kata tinggal atas seat dia ke apa. Rupa kalau tinggal hilang. Tu. Ada juga yang kita lapik dekat cushion kita tu. Dekat sofa kita tu. Ada alas bantal tu. Ada yang tulis nama, ada yang kait dengan cantik sekali. Maka pemberian bantal ataupun alas bantal itu jangan ditolak, kata Nabi. Itu pemberian yang Nabi suka dan Nabi tak pernah tolak. Yang keduanya, pemberian yang jangan tolak, kata Rasulullah, ialah minyak wangi. Wangi-wangian. Yang ni jarang kita. Jarang kita bagi minyak wangi. Tunggu balik Mekah baru bagi. Itu pun cari hak 10 rial. Beli hak elok, hak wangi. Jangan hadiah pada orang minyak wangi yang bila dia pakai bukan kata dia je perit. Kita pun baru perit. Berapa ringgit minyak wangi kau ni? Udah macam minyak masak je rupa dia. Selalu dia orang letak dekat masjid tau. Kita pun pergi ambil lah pakai, letak dekat tiang masjid. Pakai. Buang baju kita tu, tukar baju lain. Mana jumpa minyak wangi ni? Hari tu Ustaz, kita dah letak dah minyak wangi yang elok bau dia Ustaz. Tak sampai sejam Ustaz, hilang Ustaz. Oh, yang lebih rajin lagi, ada orang yang ambil minyak wangi, dia sapu dekat sejadah. Bila kita sujud, Allah kena hidung ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk tahan pula. Aduh. Tuan-tuan, carilah minyak wangi yang elok. Sebab Nabi suka. Nombor 3, laban susu. Hadiah susu pada orang. Tapi kalau dia penyakit eczema, janganlah hadiah susu. Itu perli kat dia. Nah, hadiah susu pada orang dan Nabi tidak menolak pemberian susu daripada orang. Semalam saya forum perdana di Kok Diang, Kedah. Pertama kali saya forum, selalu dia orang bagi air mineral. Semalam dia orang bagi Milo Ice. 3 lipena dapat Milo Ice. Dahsyat tuan-tuan. Tengah-tengah forum dia orang hantar pula kacang kuda pula. Astagfirullahaladzim. Tak pernah forum orang bagi kacang kuda kan. Duk berasap lagi tu. Rupa dia pun ambil di gerai, duk berniaga di bawah tu. Orang naik atas pentas. Saya nak minum untuk tengok orang kesian. Bila orang duk tengok ke Milo Ice tak gamak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang saya mulakan kuliah Ramadan kita dengan hadis ini? 3 pemberian yang jangan ditolak. Sebab tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dilipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran.
bulan keampunan, bulan rahmah, bulan dibebaskan daripada neraka, bulan yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan 1000 bulan Lailatul Qadar yang sangat hebat, bulan yang diturunkan Al-Quran yang sampai sekarang kita sambut nuzul Al-Quran, bulan yang diwajibkan puasa, bulan yang diwajibkan berzakat fitrah, bulan yang ada qiyamun yang khusus nama dia Tarawih, bulan yang digalakkan, disunatkan besar untuk kita bersahur, bulan yang ada kebajikan yang terlalu banyak. Tapi bagi setengah orang, kamu ceritalah macam mana pun, peduli apa aku? Bulan Ramadan ni, siapa yang puasa, Allah hapus dosa tau, masuk syurga tau. Dia tak peduli dia. Ni kumpulan apa Ustaz? Ya. Kumpulan ya. Dia peduli apa? Dan sebab itu hati terbahagi pada 3. Yang pertama qalbun salim, 2 qalbun saqim, 3 qalbun mayit. Hati kita terbahagi pada 3. Pertama qalbun salim, hati yang tenang, hati yang sejahtera. Orang yang hati sejahtera bila datang Ramadan senyum. Sebab apa? Allah nak hapuskan dosa dia. Senyumlah. Macam akak-akak nak menikah lagi 2 hari. Takkan masam kot. Senyum sampai ke telinga. Tambah dapat suami pada Sierra Leone pula. Tak tahu nak cakap lah. Tak mana faham. Tak faham dah. Gelak sampai ke telinga. Orang nak menikah. Tak mau lagi 2 hari nak dapat gaji. Bonus 4 bulan. Takkan masam kot. Lagi 2 hari nak dapat bonus. Seronoknya. Lagi 2 hari nak dapat MyV King. Boleh balik kampung hari raya. Dengan bangga duk berulang depan kedai tu. Depan showroom Pro 2. Duk tunjuk kat anak dia. Tu nampak tak yang ada reben tu. Tu kereta ayah tu. Lagi 2 hari kita dapat. Duk ulang. Accident mati. Tak sempat rasa. Tiba-tiba lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Muka pasal. Yelah. Elok-elok boleh makan, tak boleh makan pula. Aduh. Itu nama dia hati yang sakit. Sakim nama dia. Hati yang sakit. Patutnya hati sejahtera. Seronok datang Ramadan. Ni yang seronok datang Ramadan, yang dapat tapak bazar Ramadan. Dapat tapak dia. Seronok tiap-tiap hari bazar Ramadan. Pun tak apa dia. Aku kalau boleh bazar Ramadan ni 5 tahun direct terus pun tak apa. Dia seronok. Mai puasa, duk mengira hari bila nak habis, bila nak tamat, bila nak habis, bila nak tamat. Dia mari pula dah. Dia orang ni silap tarikh ke apa. Aku rasa baru je aku puasa tahun lepas dah datang balik. Ni silap kalender ni. Dia tak seronok tuan ni. Baik, nombor 1, hati sejahtera. Nombor 2, hati sakim. Hati yang sakit. Nombor 3, hati manusia ada apa? Hati mayat. Mayit. Orang Arab dia tak sebut mayat, dia sebut mayit. Sebab tu bila kita sembahyang, usalli ala hadzal mayit. Dia tak sebut usalli ala hadzal mayat, tak sebut. Kita ni sebut mayat. Belasah je lah, kira betul lah. Saya faham sudah. Orang Melayu ni faham mayat ni tak mana? Civic mayat. Bila sebut civic, ni civic mayat ni. Pasal kalau accident terus jadi mayat terus. Laju dia. Dia sebutan yang betulnya ialah mayit. Mayit. Mayit apa? Mayat. Apa bahasa kita gitu. Bahasa dia beza. Janazah lain. Jinazah lain. Yang kita duk tengok tu van jenazah. Itu bahasa Melayu. Dia ada 2 ya. Van janazah dengan jinazah. Je tak ada. Habis itu Ustaz kita sebut van jenazah. Boleh sebutlah, asal faham sudah. Kalau van dipanggil sebagai van jenazah. Van jenazah. Van yang bawa mayat tu. Kalau mayat tu janazah. Itu beza.
Tapi kita sekarang ni, mayat pun panggil jenazah, van yang bawa dia pun jenazah. Belasah lah kat lehawai, janji kita faham sudah. Orang kita bila sebut Ramadan, dia tak sebut Ramadan, dia sebut bulan puasa. Ya Allah, engkau ni bulan-bulan puasa pun kau buat hal. Hey, ya Allah, dah dekat dah dengan bulan puasa. Ya Allah, bulan puasa dah dekat. Jarang disebut bulan Ramadan. Tetapi bila disebut Ramadan, bila ada bazar. Bazar Ramadan. Pandai pula disebut bazar Ramadan. Dia tak sebut pula bazar puasa. Jarang kan? Bulan-bulan puasa. Mari bazar, bazar Ramadan. Buffet Ramadan. Pandai pula kau sebut Ramadan. Kalau bulan kau sebut puasa, sebutlah bulan Ramadan. Istimewa. Kenapa? Satu-satunya bulan yang nama dia Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Satu je bulan yang nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Bulan Ramadan. Bulan lain dan lagi sebelah, Allah tak sebut nama dia. Allah sebut bulan haram. Tapi dia tak sebut nama dia. Tapi Ramadan, direct. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Okey. Saya bila Datuk Seri sebut dia duduk di luar negara lama, macam-macam pengalaman, pelajaran, pendidikan dia dapat. Serupa kita pun tuan-tuan, saya suka juga berjalan. Cuma sejak COVID mari hari tu tak berjalan. Banyak benda menghalang kita kan. Ni dah boleh jalan pula, ni pula rasa malas pula. Saya suka berjalan pada benda yang Allah sebut dalam Quran. Saya suka. Sebab Allah pesan pada kita, fasiru fil ard. Pergi berjalan kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Kamu tengok apa jadi pada manusia zaman dulu kala. Sebab tu bila kita pergi ke Jordan misalnya. Di sini Jordan, di seberang sana Israel. Di tengah-tengahnya Laut Mati. Benda itu disebut oleh Allah dalam Quran. Laut Mati. Sodom. Ghamurah. Negeri yang Allah Ta'ala terbalikkan dia. Hentam lagi. Ke bawah dia. Sehingga tidak ada benda yang hidup dalam laut. Kalau kita berenang pun terapung, tak tenggelam. Saya duduk di situ, saya teringat pada ayat Quran, kisah Nabi Lut. Bulu roma naik. Saya kata aku takut yang ni tempat kena laknat. Pi pula ke Mesir. Tengok pula Qarun punya tasik. Yang tu pun tuan-tuan, walaupun tasik, tapi angin dia menderu deram. Laut masin, tapi tasik. Yang tu pun kita rasa tak seronok. Pasal tempat tu lah Allah Ta'ala kata ditenggelamkan Qarun dengan harta-harta benda dia. Yang ni yang aku duk baca dalam Quran, yang ni aku jumpa. Ada benda yang kita jumpa yang Allah sebut dalam Quran tak semena-mena keluar air mata. Jarang orang jumpa Firaun keluar air mata. Jarang. Firaun ada disebut dalam Quran? Ada. Tapi jarang bila tengok mayat Firaun teriak. Kenapa makcik teriak? Sedih benar tengok je. Tak ada tuan. Rasa dia ni yang kena laknat dengan Allah. Ya Allah. Badan tak adalah besar mana. Tapi melawan Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam Masjidil Haram, kita tengok Kaabah. Aku selalu je baca Quran, cerita tentang Masjidil Haram, cerita tentang Kaabah. Sekarang Kaabah depan mata aku, menangis. Nangis. First time datang, teriak. Jarang orang bila tengok Kaabah ketawa. Tengok Kaabah. Takut tuan-tuan kalau ada orang macam tu. Kamu ni kenapa? Tiba-tiba ketawa kan? Boleh ketawa tengok Kaabah. Kenapa? Aku tengok dalam TV besar, rupanya kecil je. Dia ni ada wayar putih. Tak pun dia pergi umrah tu tuan-tuan, duit riba ke apa, dia tak tahu tuan-tuan. Sesuatu yang benda yang kita jumpa dalam Quran dan kita jumpa dengan mata kepala kita sendiri, lain tuan-tuan. Al-Quran itu disebut di dalamnya Ramadan. Kalau kita jumpa Ramadan, macam biasa je, maknanya ada benda tak betul. Ramadan tu disebut oleh Allah dalam Quran.
Tuhan yang Maha Agung berikan pada kita surat. Surat tu nama dia Al-Quran. Dalam dia disebut Ramadan. Lagi sehari dua nak datang Ramadan. Patut kita rasa besar, seronok bulan yang disebut nama dia oleh Allah yang Maha Agung. Kita akan masuk dan berenang dalam dia selama 30 hari. Patutnya kita rasa seronok. Ini seronok nak habis awal. Engkau dah tempuh ke baju? Itulah masalah. Tailor aku dah tolak lah. Aduh. Itu dulu dia nampak. Kau kalau nak tempah semprit, aku ada buat tau. Semprit ada, alma London ada, alma Jalan Duta pun ada, kata dia. Puasa pun belum. Almond dulu dia jual, tuan-tuan. Nampak tak? Sekarang ni kau nak puasa ke kau nak raya? Sambut raya tak salah. Puasa dulu bang. Ini tidak. Raya pula 30 hari. Membawa pula sebulan selepas itu. Oi. Padahal hari raya cuma sehari je, 1 Syawal. Mana ada raya 2, raya 3, raya 4. Itu televisyen yang duk promosi. Hari raya pertama, Sembilu. Hari raya kedua, oh sudah. Sampai raya ke-15. Daerah ni tak habis-habis lagi ke raya? Orang dah puasa 6 dah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila sebut tentang Ramadan, ibadat dalam bulan Ramadan, berapa ramai yang ambil kisah? Tak ada. Muka tu tak ada terus. Berkurang lagi ada. Meninggal 4 orang. Tinggal 36. Opah biah tak masuk ke tu ni? Opah biah uzur. Sakit apa? Tak, haid. Lah, haid pula dah. Berapa umur opah biah? 68. Oh. Katanya dia makan jamunya yang benar. Oh, patutlah pun. Berkurang pula, tuan-tuan. Ada orang yang hati dia mati. Dia tak peduli, tuan-tuan. Ramadan ke apalah untuk korang punya hal lah. Malah dia tak tahu pun Ramadan. Dia pergi supermarket baru dia tahu. Apa hal banyak ketupat gantung ni? Apa hal? Oh, Ramadan. Dia tak tahu lah. Itu nama dia hati mati. Langsung tak berminat. Dia hanya berminat pergi pasar Ramadan, beli cakutiau, beli nasi paprik, dia balik. Dia tak peduli tuan-tuan nak semayang tarawih ke, dia tak peduli iftar ke, dia tahu apa. Ni tadi wakalah pada PBZ bagi pada tuan-tuan. Wakalah tu menatang apa? Dia kan ambil tahu. Wakalah majikan. Wakalah tu apa? Dia macam kalau kita beli paper kalau kita beli yang kecil sikit, majalah. Wakalah tu adik-beradik majalah. Kepala otak kau. Itu majalah. Majalah lain, wakalah lain. Apa kejadah kau babitkan majalah dengan wakalah? Dia tak ambil tahu. Serupalah kita kata dekat dia, malam Ramadan ni ada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Dia tak ambil tahu. Sebab apa? Hati. Yang ambil tahu, hati yang sejahtera. Qalbun salim. 2 lagi hati ni tuan-tuan, dia tak ambil tahu. Yang dia ambil tahu, dia nak balik kampung, ambil tiket kapal terbang, tempah lemang. Dia tak mau ambil langsung tuan-tuan. Jadi, sesuatu benda yang tak diminati, maka kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi orang ramai minat? Benda yang tak diminati itu apa? Ibadat. Ibadat, nafsu tak minat. Nafsu bukan suka ibadat ni. Nafsu suka apa? Blackpink. Nafsu suka pada apa? Konsert. We want more. We want more. Mana ada ceramah tuan-tuan? Sekian sajalah ceramah saya hari ni. We want more. Jarang lah. Lagi bagus kata, elok lah mengantuk dah aku pun. Elok lah dia kata. Nafsu bukannya suka. Tuan-tuan ingat nafsu suka 20 rakaat tarawih. Nafsu tak suka. Kena pula tu imam pula. Allah. Old timer macam tu imam. Alhamdulillah. Sudah.
Silap masjid pula lah. Sambil duduk sembahyang boleh sebut tu. InsyaAllah. Habis salam tuan-tuan. Assalamualaikum. Salam kedua tak bagi lah. Dia cuek anak dia. Belah. Dia lah dua-dua beranak balik tuan-tuan. Balik rumah. Buat apa ayah? Ayah jadi imam. Lagi cepat. Nasib baik juga dia jadi imam. Kalau dia buat pergi kedai DIY. Ajak mak sekali. Terawih kat DIY. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan ingat seronok ke puasa ni? Nafsu tak suka. Buka peti air. Ais krim ada. Ais kacang ada. Buka hak bawah pula. Wow. Tapi tak boleh makan. Tengok anak pula 4 tahun duduk makan ais krim depan kita. Sedar mama, ais krim ni mama. Sagi aku Allah melakasum tu kot. Itu yang Allah melakasum tu pukul 1 petang. Dia tak tahan. Mula-mula dia puasa. Kawan pula tak puasa. Pagi macam mana Din? Sah. Kau puasa apa tahu? Ikut. Kau puasa. Ikut. Pergi tepi sungai tu. Lepak tepi sungai 4-5 orang. Menung duk campak batu dalam air sungai. Rupa tunggu kawan. Gini betul. Mi kari. Selalu akan makan mi kari penuh dengan takwa. Kali ni penuh dengan daging. Oh, nampak ni. Beli di mana? Kongsi dengan masyarakat. Rupanya beli dekat kedai tak puasa, tapi babi tak makan. Tu cerita Man Laksa. Masya Allah. Cerita Mamat Khalid 18 puasa. Geng-geng Man Laksa. Saya terlibat 18 puasa yang terakhir tu lah. 18 puasa yang terakhir saya terlibat. Sebelum Mamat Khalid meninggal. Allah yarham. Allahu Akbar. Dia telefon kata, Tok berlakon ni sikit. Boleh lah. Itu yang saya tangkap orang tak puasa. Ya tu. Naik dengan van dengan ayah kucai. Tapi masa penggambaran filem tu, masuk waktu Zuhur semayang. Semua stop. Cameraman ke, kontimen ke, siapa man sekali pun, make up man ke, semua semayang. Saya jadi imam. Allah yarham, dia buatkan satu kemah khas untuk surau ya. Kami berlakon tu dekat gerai tu, dekat dengan Kuala Kangsar tu. Gerai tu bawah dia sesi minyak. Atas tu gerai. Acak punya lah banyak. Jadi kerja kami duduk berlakon di situ. Semayangnya tepi jalan. Ada tong, air untuk wuduk. Tengah berlakon berhenti. Solat. Speaker. Solat. Habis-habis semayang, makan laksa Ustaz. Sambung balik. Masuk asar pula. Salat. Waktu tu saya tanya Allah yarham. Saya tanya kat dia, bang. Baguslah bang semayang macam ni. Suka saya. Semua kena semayang. Seorang pun tak tinggal. Bagus bang. Abang bukan apa tau. Abang takut tau. Takut nanti Allah tanya abang kan. Apa abang nak jawab apa. Kan. Itu yang abang cakap betul. Kau orang budak-budak, kau orang kena semayang. Rupanya waktu dia sakit hari tu, dia nampak macam-macam. Waktu dia koma. Itu yang dia buat filem 18 puasa tu. Yang duk nampak kena bakar lah apa tu. Sebenarnya kami yang berlakon filem tu, kami pun tak tahu. Dia nak bawa cerita apa. Rupanya bila dah siap baru tahu. Jak pohon jadi malaikat apa tu. Nganga kita tengok lidah jak pohon. La ilaha illallah. Mana faham? Tak faham dah. Jadi saya nak cakap pada tuan-tuan, nafsu tak suka. Ibadat ni, dia bukan suka puasa. Tapi manusia macam tu, walaupun tak puasa, babi tak makan. Dia tanya, beli di mana? Kedai Ahok. Mana daging babi? Buang. Tapi puasa, tak puasa. Itu maknanya masih lagi ada iman lagi tu. Macam mana nak pupuk dia orang tu?
Macam tadi, datang masjid, bismillah. Masih lagi ada iman dia datang. Dia cuit anak dia, belah. Dia nak lagi. Kena cari jalan. Macam mana nak bagi dia minat pada sembahyang. Yang ni maksudnya saya nak cakap pada tuan-tuan. Macam mana nak bagi orang minat pada ibadat? Allah Ta'ala offer pada bulan Ramadan. Amalan wajib dapat 70 kali ganda. Amalan sunat dapat pahala amalan wajib. Allah Ta'ala rantai segala syaitan. Buatlah ibadat tanpa gangguan. Allah bagi offer yang macam-macam. Ada setengah orang dia buat bodoh. Maka kita, sesama kita, kena cari jalan. Macam mana nak bagi seronok. Supaya tak terasa keletihan, kepenatan, semangat dan sebagainya. Serupalah macam saya jadi penceramah. Tuan-tuan ingat suka kan ceramah? Boring tau. Bos keluar, aku pun keluar. Bos tunggu, aku tunggu. Rupanya dia dengar tu pasal bos dengar. Ada jenis macam tu. Tambah-tambah pula, ambil nama pula. Lagi datang. Tak ambil nama, tak datang. Itu perangai setengah kita. Maka menjadi kebijaksanaan kepada penganjur bagaimana nak bagi orang datang. Ada yang buat cabutan bertuah. Letak basikal, kipas angin atas ni. Buh poster pula, gambar Ustaz Kazim, kipas angin basikal di bawah. Cabutan bertuah lah mama. Tak dah tu. Tak balik pergi ke sudah. Tanya bila nak buat cabutan bertuah. Ini untuk tahun depan punya makcik. Haram jadah betul. Dia maki tu haram jadah tuan-tuan. Nak bagi orang semangat. Kadang-kadang penganjur dia tak buat macam itu. Ustaz tu kena buat. Ustaz tu kena cari jalan. Macam mana nak menjadikan mereka ini berminat. Sedangkan Allah dah bagi tahu. Duduk dalam majlis ilmu, malaikat doakan keampunan. Sekarang ni malaikat turun naik ni, dia bawa nama kita ni. Dia bawa nama kita. Orang ni datang majlis ilmu. Orang ni datang majlis ilmu. Wahai malaikat di langit, doalah pada Allah, ampunkan mereka. Ampunkan mereka. Malaikat di atas pun ampunkan. Ampunkanlah yang datang. Ampunkanlah yang datang. Bagi orang tak minat, dia peduli apa? Dia peduli apa? Nak ampun tak ampun, aku tak nampak pun malaikat. Ada. Dia nampak. Yang dia nampak nasi biryani. Yang tu nampak. Sebab itu penceramah tu sendiri dia kena bagi semangat. Maka tak heran ada penceramah yang bila dia berceramah, dia bagi orang suka. Digelak, gelak. Dalam dia ceramah, ketawa sikit. Dalam ceramah, dia ketawa sikit. Sudah 2 jam. Habis lah. Saya start ni tuan-tuan, setengah jam. Setengah jam dah ceramah kita. Terasa lah setengah jam. Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Terasa bila masa terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya, tuan. Sebab tu ada penceramah, kadang-kadang dia menyanyi, kadang-kadang dia bergurau. Untuk menjadikan kita ni berminat. Ada setengah penceramah, dia tak suka apa lawak-lawak ni, apa lawak-lawak. Orang datang belum belajar. Ketawa-ketawa apa? Oi, garahnya. Apa tak apa, ustaz main ceramah, kami nak dengar pula. Ya? Islam ya, dia mengajar kepada kita ya. Ya? Ya apa? Ya. Tu nama dia ustaz ya, tuan. Ada yang jemput datang ceramah, dia marah pula orang yang datang. Apa nak jadi tuan-tuan ni? Garahnya ustazah. Kami datang ni syukurlah ustazah. Hai ustazah maki kami pula. Kan kami balik kan? Hai letih tuan-tuan. Sebab itu semayang tu kita tahulah. Kita tahu dah pahala besar. Tapi nak ajak orang datang semayang jemaah, kena kreatif. Jawatan kuasa kena kreatif supaya orang datang.
Memang orang dah tahu dah kelebihan semayang jemaah. Dah tahu. Tapi kenapa tak datang? Maka tanggungjawab kita menjadikan kreatif supaya orang datang. Macam mana cara nak kreatif datang ke masjid tu, Ustaz? Kadang-kadang dia sediakan kapet yang tebal. Dia bagi kapet cantik. Bila sujud, tak nampak kepala. Tenggelam tu kan. Paksa kapet orang datang. Ada setengah kapet tinggal guni, keras gila. Sujud-sujud belaga lutut bengkak. Kadang-kadang masjid dia bubuh aircon. Sebab ada orang yang tak datang masjid sebab panas. Mat, kau tak sembahyang ke di masjid, Mat? Tak boleh, panas. Aku tak boleh, panas. Berpeluh. Bulan depan buat aircon. Mat, masjid kita ada aircon, Mat. Datang lah. Aku datang dah semalam. Tak tahan, sejuk. Panas tak tahan. Sejuk tak tahan. Siap dengan muka-muka sekali tu. Menyampah aku tengok. Tak ada. Ada yang bubuh helikopter punya kipas. 35,000, 25,000. Kalau Cina mahal. Kalau Cina murah sikit. 25,000. Kalau Belanda 38, 40,000. Cina ni pusing 4 kali terbakar lah. Pasal kipas tu punya pasal. Sejuk. Semua orang dapat rasa. Kreatifnya nak bagi elok apa dia? Tandas bersih. Macam satu masjid di Merbuk. Allah, tuan-tuan, masjid 24 jam tak pernah tutup. Cantik tandas dia. Saya pergi masjid tu sebelum masjid tu viral lagi. Saya duduk dalam tandas tu pun tak nak keluar. Cantik gila tandas korang. Mana korang punya, mana korang punya idea dia. Allah, bagusnya. Masuk dalam masjid, Allah, hari ni dah viral lah. Orang bercuti berkesan. Orang bercuti ke masjid. Orang bercuti kita tengok KL Tower. Tak, cuti di masjid. Di masjid ada gerai ni, di masjid ada ni. Lama-lama tuan-tuan, orang sayang ke masjid. Orang cinta ke masjid. Nampak tak? Tu nama dia kreatif. Dah diajar kelebihan pergi masjid. Tapi kenapa tak datang? Sebab tak menarik. Tanggungjawab kita tarik orang. Kadang-kadang nak bagi orang datang semayang. Berjemaah di masjid, dia letak imam. Imam tu pula Allah. Bila baca tu naik bulu rumah. Muazzin tu bila azan Allah. Dia tarik tu macam siren. Allah. Aku nampak tu. Naik bulu rumah kita ni. Bangkit makcik tu. Tengah duduk tidur tu. Bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkit. Abang, oi, subuh. Lari ke masjid. Tambah Tok Bilal tu bujang pula. Makcik leha begini je tak. Kalaulah kita tak kreatif, siapa pun boleh azan. Balun je lah. Haji dulu lah. Azan. Dia main belasah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang bangun, tidur balik. Bangun tu pun terkejut. Pasal cucu kejut. Opah takut. Bang je ni hebat tak? Ayalah, solat. Terkejut. Cucu takut, kejut. Opah takut. Opah tak? Orang azan tidur. Tidur. Dengan dia tidur sekali. Sebab tu kena kreatif. Kadang-kadang kreatif pada pembesar suara. Imam baca tak sedap pun. Tapi speaker dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wow. Speaker. Ar-Rahmanir Rahim. Dia ada gema pula. Maliki Yaumiddin. Speaker dia sedap. Kita pula ni. Ada yang speaker sedap. Suara pula sedap. Macam di Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Macam Mekah. Habis-habis salam dia tanya orang belakang. Macam Mekah lah.
Aku tak jawab salah untuk Bilal. Riak betul imam ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, kreatif. Ada yang lagi kreatif. Habis-habis sembahyang, makan. Penuh masjid, tuan-tuan. Hasil maghrib, lepas maghrib baca doa, makan. Penuh orang. Begitulah orang tua-tua dulu buat datang Ramadan. Bila sebut puasa, orang kira nak habis, cepat. Bila sebut tarawih, kalau boleh nak balik, cepat. Kalaulah nak berbuka, kalau boleh nak berbuka di Sabah, bersahur di KL. Naik flight pergi Sabah tu. Habis-habis berbuka, flight pukul 11, patah balik pula. Semata-mata nak sejam awal je. Oi, teruk betul. Sebab tu, orang dulu-dulu dia bijak. Dia kreatif. Macam mana nak bagi seronok dengan Ramadan. Nombor 1, tarawih. Tarawih maknanya semayang dalam keadaan berehat-rehat. Relax. Kak Leah jangan semayang tarawih pukul 9, habis pukul 10. Habis pukul 3 pun tak apa. Habis pukul 4 pun tak apa. Selagi tak masuk subuh. Jangan dah masuk subuh, pergi sembahyang tarawih pula. Buat apa mak? Tarawih. Kan dah habis subuh. Semalam mak tak habis lagi 8. Mak nak habiskan lah. Boleh ke mak buat tarawih lepas subuh? Tuhan pun faham masalah mak. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Tuan-tuan. Jadi akak-akak boleh buat tarawih berjamaah. Boleh buat tarawih seorang-seorang boleh. Kita suami tak ada seorang. Baru ni saya ada rakaman dekat Kuala Lumpur, rakaman TV tazkirah malam Jumaat. Sampai pukul 11 tu. Buat dekat KLCC, masjid tu. Habis nak masuk kereta, ada satu makcik bagi dekat saya. Biskut, rempeyek ke apa nak. Ambil lah, Datuk. Saya buat sendiri tu ha. Datuk duduklah kat KL. Apa saya nak balik Ipoh? Kenapa? Dekat rumah saya ada nak jual 400,000 je. Dia Kolam Kenang lagi Ustaz. Flatnya. Flat kosong 400,000 je. Siap dengan flat. Dengan Kolam Kenang lagi ada. Belilah satu. Duduk sini. Dekat senang. Saya kata kalau saya beli satu, baik saya beli rumah seorang. Eloklah saya pun mencari. Astagfirullahalazim tuan. Saya kena beli tutup cepat pintu tuan. Selama roh dia je. Bila saya tutup, dia suruh buka balik. Saya baca Quran pandai. Semayang pandai. Masak pandai. Semua pandai. Kenapa tak ada orang nak kat saya? Saya doakan kak. InsyaAllah. Saya tak berani dah tuan-tuan. Oh jangan tuan-tuan. Dahsyat sama sekarang tak pasal tuan. Sebab tu isteri saya bagi IC. Tapi putus step. Dia tak percaya tuan. Dia tak bagi IC Oreo. Bagi putus step. Tu pun muka kelabu. Putus step. Tuan-tuan yang saya muliakan. Semayang tarawih ni makna dia rehat-rehat. Akak-akak semayang seorang pun tak apa. Tapi Ustaz, kalau semayang seorang macam mana nak selawat? Tak payah selawat. Tak payah selawat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Allah. Sambung balik. Itulah sebab kau tak pandai kan. Fadlan minallah tu tak pandai. Tak pandai tak payah baca. Rasa macam tak puas pula Ustaz. Pergi masjid. Tapi malas pergi masjid. Pasal tangga Ustaz. Makcik tak larat tangga ni. Kalau gitu baca di rumah. Tak payah baca fadlan minallah. Tapi tak puas pula Ustaz. Kalau gitu pergilah masjid berjemaah. Itulah masalah tangga tu lah. Saat aku teranjang ni kan. Jatuh tangga pula kot. Payah betul lah. Semayang tu simple je. Simple. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Bukan mestinya buat direct. Non-stop. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Laksa ya Allah. Terlupa dalam bonek kereta. Dengan telekung-telekung pergi ambil sekali. Laksa ya Allah. Pergi ke dapur, bubur dalam plastik, buang bola mangkuk. Ngop makan. Boleh? Habis mangkuk,
Kumur, buang segala benda. Allahu Akbar. Boleh selagi tak batal. Yang salahnya tengah semayang makan laksa. Allahu Akbar. Laksa ni dia telan pula tuan-tuan. Nah, yang tu batal semayang. La ilaha illallah. Simple. Okey. Dulu-dulu orang tua-tua kita bila habis salam, dia tak nak bagi orang boring. Dia nak bagi imam tu rehat sekejap, minum air lepas salam. Letih jadi imam tu. Kalau setakat enak atau enak tak apa. Qul Allah rakaat kedua. Enak atau enak rakaat pertama. Kedua, itu je ulang, tak apa. Kena imam yang baca satu muka, satu rakaat, satu muka tu. Mana nak ingat ayat, mana nak ingat rakaat. Tuan-tuan jadi imam tak percaya? Abang-abang jadi imam. Kalau tak setuju dengan imam di masjid, malam tarawih, abang-abang jadi imam pada isteri di rumah. Baca ayat panjang. Letak Quran depan kalau tak ingat. Itu je datang jumpa saya tu. 2 malam saya buat pasal. Rupanya teruk jadi imam. Takut silap kan kita tak ingat rakaat kan. Oh, baru tahu tension juga. Abang jadi imam dekat isteri lah. Saya jadi imam kan. Di masjid tu macam-macam kan. Payah lah kan. Sembahyang di rumah lah kan. Itu saya kata kat isteri saya, malam ni kau pula jadi imam, aku tak tahan. Dia ni tak betul ke apa? Ingat boleh pass button ke apa? Tak larat isteri pula jadi imam. Orang dulu-dulu nak bagi kita tak boring, sebab tu dia suruh selawat. Nampak? Dulu-dulu mengaji tak banyak. Mana ada ustaz sekarang macam sekarang. Dulu kalau tuan-tuan ingat, buka televisyen zaman 70-an, mana ada ustaz ceramah. Yang adanya Ustaz Datuk Abdul Qadir Tan Sri. Ayah Wafa pelakon tu. Wafa Abdul Qadir pun meninggal dah. Wafa pun meninggal. Ayah dia dulu mufti dulu. Dia ada rancangan dalam televisyen dia, nama dia rancangan Bimbingan Agama. Kemudian ada rancangan tajwid. Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari. Kalamu ghanimullah. Ingat lagu dia tu. Dia mengajar, anak murid dia pun isteri dia ada orang. Baik anak-anak, kita belajar semua anak. Dia juga. Kemudian baru datang forum perdana. Ya tu aja tuan-tuan, ustaz yang keluar dalam TV. Yang lain, comeback. Starring Big Morrow and Ray Jackson. $6 Million Man, Incredible Hot Chips. Oh, Eric Estrada naik motor. Mana ada ustaz je sekarang? Tazkirah malam Jumaat, Jumaat malam tazkirah. Oh, banyaknya. Pencetus rumah, da'i lah, banyaknya ustaz. Kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, banyaknya. Oi, ustaz sekarang ni ramai lah tuan-tuan. Lu tengok tadi ni. Surah Ar-Rahman tuan-tuan tu. Macam-macam ustaz. Dulu-dulu ustaz tak banyak. Ceramah tak banyak. Ibadat banyak. Sekarang ustaz berlambak. Ibadat pula tak ada. Habis-habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia. Kita tanya orang sebelah. Masjid ni tak ada selawat ke? Masuk neraka. Bida'ah masuk neraka. Udah masuk neraka kan? Umar masuk rakaat 4 tanya lagi. Memang tak ada subhanal malikil ma'bud ke? Nabi tak pernah buat. Neraka. Dia. Bila dah sunyi macam tu, agak-agak balik tak? Balik. Tak meriah. Berbeza dengan zaman saya dulu-dulu tuan. Meriah selawat. Habis-habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad. Budak-budak hak belakang menjerit kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kuat.
Jadi meriah hang tengok aku tengok hang. Berlawan dengan surau sebelah pula. Yang sini sedang semayang, yang sana selawat. Oleh, tak apa, lepas ni aku pula berlawan. Macam main meriam buluh. Berlawan speaker. Main malam raya tu bakar speaker atas. Dia seronok budak-budak zaman saya dulu. Saya ni masuk warga mah dah 60 tahun. Allah. Habis-habis semayang. Subhanal malikal ma'bud. Seronok. Masya Allah. Jadi kami hak muda-muda, budak-budak ni teringin nak pergi. Pasal apa? Nak semayang. Pasal apa? Nak menjerit. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Bunyi dia bila nak habis. Bunyi tu. Bunyi jawab tu. Bila nak habis. Lambat lagi. Slow. Yang jawab tu slow. Habis-habis sembahyang tarawih, moreh. Nampak ada orang dulu-dulu cerdik tak? Moreh, waktu sembahyang tu pun dah pergi dah. Tengok malam ni moreh apa. Bubur kacang cantiknya, bubur kacang. Pergi sembahyang balik, Allah, bubur kacang kan. Malam besok bubur kacang ni, mak. Bubur kacang ni, mak. Ya, I say. Malam ketiga bubur kacang. Dia ambil bubur kacang tuan-tuan. Dia bohlah kasut Tok Imam. Jahat sungguh perangai. Tok Imam pakai-pakai. Hoi. Dulu ada pengat pisang, bubur pisang. Yang tu yang menjadikan kita seronok. Kalau abang-abang ni zaman sembahyang tak ada masalah. Tak ada sembahyang dengan saya. Semua 3 bulan. Memang tak jumpa. Kalau sembahyang dengan saya tuan-tuan, lepas sembahyang moreh. Lepas moreh, polis sentri. Oh, 2 geng. Satu polis, satu lagi pencuri. Pencuri kena tangkap. Bubuh dalam satu bulatan buat dekat tanah tu. Garisan. Tangkap duduk dalam tu. Ada jaga pula. Takut orang datang. Bebaskan pencuri. Tu yang datang polis sentri tu jaga. Polis mati dalam penjara itu. Saya masa tu kecil lagi. Boleh lepas ada bertolak jatuh sembang. Badan tegak-tegak ni. Tak nak bagi orang tangkap. Macam mana cara? Ambil minyak lumur. Tak pakai baju. Lepas sembahyang tarawih tu. Bila tangkap licin. Lawi. Dapat selamatkan geng. Dahsyat tuan-tuan. Kaki terbelah ni kena kaca, kena buluh. Dulu. Sekarang main lato-lato. Selawat tidak, apa pun tidak dengan Tok Imam. La ilaha illallah. Tak mana yang seronok main lato-lato. Nak tahu lah. Tok Imam main ajak Tok Bilal. Macam ni kata Bilal. Bilal pula ajak pun. Dia tak boleh bergerak banyak. Ada sikit je. Dia tengok kita punya pengawalan. Apa? Yalah Ustaz. Nabi Muhammad tak pernah selawat tarawih. Ustaz main daripada mana tarawih? Ustaz, Nabi Muhammad tak ada selawat tau. Dalam tarawih tak ada tau. Saya pun tak pernah. Saya pun tak selawat dalam tarawih bang. Itulah orang kata ustaz-ustaz sekarang ni penunggang agama. Inilah contoh. Menipu. Ustaz dia betul-betul menipu tau. Semalam saya semayang di sekolah ustaz. Ada selawat. Hari ni saya jumpa ustaz cakap tak ada. Apa ustaz ni? Betul, saya tak ada baca-baca selawat-selawat dalam semayang tarawih, tak ada. Apa tak adanya? Semalam saya semayang ada. Tak ada, mana ada? Bila kami bagi selawat? Saya selawat, dah habis salam. Dah habis salam, itu bukan semayang. Akak faham tak? Semayang tu bermula dari mana? Dari takbiratul ihram. Bila sudah salam. Sebelum angkat takbir, belas nak buat apa pun. Belum angkat takbir. Duduk atas sah, menyimbang. Malam ni ada moral. Ada. Ada.
Syarikat caterer dah datang tu. Oh. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Usul Allah. Start pada Allah, tak boleh cakap dah. Jangan Allahu Akbar. Ada murid. Ada. Yang tu baru salah. Bila berakhirnya semayang, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis. Bila dah habis, terpulang nak buat apa pun. Ada yang korek hidung, boleh. Habis salam tarawih 2 rakaat, habis 2 rakaat, 2 rakaat tu. Habis itu salam. Korek hidung. Habis jari ni. Oi, dalam ah. Tak batal. Tak batal, kau suka. Oh, benda kau cari ni. Habis dia cari, kita duduk sebelah dia baru sampai. Allahumma shalli ala. Nak salam tak salam, nak salam tak salam. Yang tak maunya korek hidung tengah-tengah semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali pergerakan tu? Dah dapat jumpa, tengok pula. Jentik ke depan pula. Yang tu tak boleh. Waktu semayang, makan tak boleh. Minum tak boleh. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun minum. Minum. Boleh. Dah habis semayang. Yang tak bolehnya, siap-siap dalam bukit. Ada straw pula. Waladhdallin amin. Makmum Fatihah, dia minum. Yang tu yang salah. Akak-akak boleh minum, dah bagi salam, minum. Kalau minum pun boleh, takkan selawat tak boleh. Faham? Jadi kalau ada ustaz cakap, tak ada selawat-selawat, Nabi tak buat, janganlah minum. Nabi pun tak minum lepas tarawih. Benda harus. Ustaz, kalau saya tak selawat, kalau saya sebut Subhanallah walhamdulillah, boleh? Boleh? Saya kadang-kadang saya tak selawat, saya sebut Subhanallah walhamdulillah, ramai ikut. Habis tu Allah sama balik ada. Saya buat. Kadang-kadang saya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh? Terpulang. Ada saya ikut hashtag lama. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Boleh? Cuma buat elok-elok. Jangan duk sebut. Mawjudna ilah. Ilallah. La ilaha illallah. Maqsudna ilah. Ilah tu hak menyanyi bang. Sebut elok-elok lah bang. Ella tu menyanyi lagu Rama-Rama tu. Rama dia. Buat elok-elok. Alah selawat elok-elok. Okey Ustaz, kalau saya tak nak selawat langsung, Ustaz nak kata apa? Tak mau kata apa. Bukan wajib. Kalau saya tak nak selawat, Ustaz nak kata apa? Kau suka hang lah. Kalau saya nak selawat je nak Ustaz. Kau suka hang lah. Yang salahnya, bila hang kutuk orang, neraka. Dia buat 8, dia balik. Start motor, orang tanya dia, mana Mat? Baliklah 8 dah. Oh, tak buat 20? Mana ada Nabi buat 20? Tu dalam masjid tu buat 20. Neraka. Woi, berbelasah neraka tu. Tuan-tuan, sembahyang tarawih berapa rakaat? Tak disebutkan oleh Nabi berapa jumlah dia. Yang Nabi buat di masjid 8. Lepas tu Nabi balik rumah. Dan Nabi tak sebut pun berapa. Jadi berapa yang tuan-tuan nak buat tarawih? Terpulang pada tuan-tuan. 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh, 14 boleh, 16 boleh, 18 boleh, 20 boleh, 22 boleh, 24 boleh, 26 boleh, 28 boleh, 30 pun boleh. Tak apa Ustaz, kami ambil hak 8. Punya banyak saya cerita. 8 juga dipilih. Tak, kita pasal kita ni kena ikut sunnah Nabi lah kan. Jadi bila Nabi buat 8 tu tak payahlah kita buat lebih-lebih kan.
Jadi abang buat 8 lah. Alhamdulillah 8 lah. Alhamdulillah lah. Ikut Nabi sunnah berapa minit? Kami start pukul 9. 9:10 habis lah. Oh tu sunnah ya. Nabi buat 8. 2 rakaat Nabi semayang. 1 surah Al-Baqarah. Abang tak nak ikut lah. Nabi kalau semayang sunat, surah Al-Baqarah. Habis. Abang, saya 1 surah. Enak tak enak. Kepala otak engkau. Tiba-tiba engkau nak kata engkau tiru Nabi. Kenapa tak tiru Nabi keseluruhan dia? Nabi sambung dengan Ali Imran, Nabi sambung dengan An-Nisa, Nabi sambung Al-Ma'idah. Surah panjang-panjang tu. Tiba-tiba kita nak kata, saya mengikut Nabi dalam sembahyang. Buat. 10 minit kita ikut Nabi. Itu nasib baik 10. Kalau dia pergi ke Indon tu, 20. 10 minit. 20 rakaat. Punya laju. Allah Akbar. Amin. Ahad. Allah. Assalamualaikum. Allah. Amin. Ahad. Nasib baik tahu Ahad. Kalau dia sebut Sabtu, kita surah. Apa Sabtu? Lajunya. Tak tahulah sembahyang jenis apa. Ustaz. Saya tak hafal surah Baqarah, okey. Saya hafal Qul huwallahu ahad je, Ustaz. Boleh tak, Ustaz? Boleh. Tak apa, tak ada masalah apa. Habis amin, baca Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tapi yang tu pun saya tak hafal, Ustaz. Apa dia? Qul huwallahu pun tak hafal, saya tak hafal, Ustaz. Baca surah Al-Ikhlas, boleh tak? Oh, baca surah Al-Ikhlas ya, boleh. Kalau tak hafal surah Qul huwallahu, baca Al-Ikhlas. Isteri dia kata, bukan sama ke bang? Hak tu pun tak tahu, kita tak tahu nak kata apa tentang jenis apa ni. Jadi janganlah kita kata yang 20 tu salah. Pasal apa hari ni, guru banyak, ibadat kurang. Pasal guru ni, dia datang, bida'ah. Lama-lama pun tak buat. Dulu punya ustaz, buat. Janji kita buat. Mai kita buat ibadat bagi seronok, mai selawat ramai-ramai kuat sikit. Jangan selawat, neraka dia. Tu yang saya kata tadi. Dulu ustaz tak banyak, kuliah pengajian tak banyak. Tapi ibadat lah, tak tahu nak abang. Sebelum makan, buka puasa tu baca doa. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Mai ustaz zaman sekarang, Nabi tak pernah baca doa tu. Doa apa? Allahumma laka sumtu. Tak ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Habis tu ni ada. Ya ada bismillah. Cukup bismillah. Kenapa Allah malaka sumtu wa bika amantu? Kenapa? Enggak ada itu. Neraka ni. Neraka pula tuan-tuan ni. Besok masuk neraka, malaikat tanya, kenapa engkau masuk neraka? Baca Allah malaka sumtu. Malaikat menyandar kat dinding ni. Betul ke kamu ni? Takkan baca doa pun salah. Bukankah waktu berbuka puasa adalah waktu mustajab berdoa? Waktu sahur, waktu mustajab berdoa. Doa. Cuma doa sebelum berbuka. Jangan dah azan, berdoa lagi. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuan-tuan kalau jumpa tu imam macam tu, bila dia surah macam Fatihah tuan-tuan. Tuan-tuan makan je lah. Panjang pula tu. Allahumma inna nas'alaka salamatan fid din wa afiatan. Baby datang, wa afiatan fil jasad. Ya orang dah makan. Dia duduk ni. Siap baca pejam mata. Allahumma inna. Amin ya rabbal alamin. Mana kurma saya? Kurma apa lah? Orang makan, doa panjang-panjang. Nak doa sebelum azan. Belasahlah doa panjang apa? Waktu tu mustajab. Termasuklah doa Allah malaka sumna, Allah malaka sumtu. Di mana kata bid'ahnya? La ilaha illallah. Pelik-pelik zaman sekarang tuan-tuan. Cuba kita tengok orang dulu-dulu. Nak bagi seronok puasa ni apa? Bersahur. Bersahur. Siap pesan pada isteri. Jangan kejut abang lah. Abang tak nak sahur. Siap pesan. Ada pula bila datang waktu sahur,
Dia kata, abang kita jomlah pergi kedai mamak makan nasi. Kan pukul 12. Yelah sahur siap-siap. Nanti tak payah bangun dah. Oh, bagus juga ni cadangan yang bijak. Itu bukan sahur kak. Itu nama dia mentera darah. Nama dia. Sahur ni 50 ayat yang dibaca Quran sebelum masuk subuh. Pendek je. Tuan-tuan ingat senang nak bangun sahur? Susah. Bagi orang yang mayit, bagi orang yang sakim, hati dia susah. Bagi orang salim, senang. Pukul 4 dah bangun. Kita nak bangun sahur susah, nak bangkit tahajud susah. Tapi kalau tengok Manchester lawan, senang. Bangun kita. Bangun-bangun kalah pula 7-0. AC man. Feras tuan-tuan ni. Tuan-tuan, orang dulu-dulu nak bagi seronok sahur macam mana? Satu kampung naik motor, naik basikal, ketuk gong. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. Ada Nabi buat? Tak ada. Itu kenapa buat? Nak bagi meriah. Tak salah. Enggak ada itu. Nabi enggak ada tabur-tabur itu. Enggak ada itu. Beduk-beduk itu enggak ada. Beduk-beduk enggak ada. Salah apa? Sekarang tak pakai beduk dah. Upah budak-budak 10 orang naik motor. Bunyi horn. Pom. Ada pula tukang jerit. Sahur. Nama apa? Lupa. Kat Indon tu. Sahur. Sat jadi perempuan, sat jadi jantan, macam-macam. Nak bagi orang, akhirnya jadi seronok. Mai sahur pukul 4:30 pagi, sahur. Ketuk gong. Sekarang dah tak bunyi dah. Kenapa? Orang balik dengan batu. Orang nak tidur, orang sahur apa dia? Sebab tu hari ni kemeriahan sahur kurang. Dulu seorang buka lampu, satu rumah buka lampu. Satu kampung buka lampu. Tambah-tambah kalau isteri dia masak. Pukul 4:30 isteri masak. Suami tidur, anak-anak tidur. Seorang-seorang lah isteri tontang masak. Bila start suami bangun? Bila isteri menjerit. Abang! Oi, bangun! Sahur! Abang! Aiman! Kejutkan adik tu, bang! Oi! Bukan kata suami dia je bangun. Jiran dia pun bangun. Terima kasih Kak Ayah, tolong kejut. Nak tengoklah isteri suara tak kuat ke, suara kuat, tunggu sahur. Kalau dia beletir lagi kuat. Kalau tahu macam ni tak nikah pun tak apa dah lah, kita bersahur, kita berbuka pun kita suruh bangun, mensusahkan suruh masak. Nampak tu? Kalau tahu macam ni tak nikah pun tak apa. Teruk betul lah. Anak 8. Kalau tahu macam ni susah aku tak menikah pun tak apa. 8 anak dia. Amboi. Tuan-tuan, oi. Itulah orang tua-tua dulu. Dia bagi seronok. Sampai waktu kita nak berbuka, disuruhnya kita, isteri kita, mak kita masak banyak-banyak. Hantar kat jiran-jiran. Sekarang ustaz banyak. Mengantar sikit. Kuliah punya banyak. Mengantar sedikit. Mak, tak hantar ke dekat jiran kuih-kuih ni, mak? Mak membeli kat pasar Ramadan. Pandai aku suruh hantar. Nampak? Mana ada lah macam dulu. Kalau dulu petang-petang kita yang hantar kan. Mak masak buah Melaka. Mula-mula buah Melaka tu. Tak masak tenggelam. Dah masak timbul. Bubuh dalam piring. Siti, hantar dekat Masjid Leha. Man, hantar Masjid nak ni. Ni tukang hantar. COD, hantar. Minta kat dia orang balik pinggan tu. Kata mak minta balik. Dalam bracket, balas lah. Dalam bracket. Cuma tak cakap lah. Yang mana faham je. Cakap kat dia orang, mak minta balik pinggan tu. Buat buah Melaka. Tapi dapatnya macam-macam kuih. Agar-agar ada. Pengat pisang pun ada. Seronoknya dulu-dulu tuan-tuan. Kadang-kadang hantar buah Melaka. Balik pun buah Melaka juga. Tak guna betul ni. Ya. Itu cara orang dulu buat. Nak bagi meriah. Tapi sekarang tuan-tuan, bila datang bazar Ramadan, masing-masing beli untuk sendiri. Tak ada lagi semangat macam dulu. Kurang dah.
Kita buat tim tadarus. Orang kita dulu bagi hadiah. Masuk hadiah. Masalah dia sekarang ni tuan-tuan. Kenapa muka yang sama yang masuk tim tadarus? Nab, kumpulan 1, Zainab, Rogayah, Kalsum, Faridah, Mariam. Saya baru ni masuk TV rancangan apa tau. Apa lupa. Juru make up tu perempuan ke? Makcik mana tau. Okey, Kak Leha tak apa, Kak Leha. Ustaz, janganlah bagi Kak Leha. Nampak sangat kekampungan saya ni. Tu nama akak apa? Intan Sarafina. Oh, Masya Allah. Dia marah sebagai Kak Leha tak? Saya ni hidup dengan orang kampung. Di sekolah saya pun orang kampung. Kak Som, Kak Leha. Sebab tu bila saya ceramah, saya bawa nama-nama ni. Duk hidup dengan dia orang bertahun-tahun. Kadang-kadang saya pergi makan, jumpa orang. Ustaz, saya lah Kak Leha yang Ustaz sebut hari tu. Oh. Tu kata anak-anak tanya, mak tu mak ke? Mak lah tu. Bila masa aku kenal kau, ngaku pula tuan-tuan. Pandai pula berkelip itu pula tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba tengok. Orang dulu-dulu, dia mengajak kepada kita buat jadi bagi seronok. Sebab dia tahu, nafsu tak suka. Maka kebijaksanaan orang dulu-dulu dalam bab sedekah, dalam bab tadarus. Dia bagi hadiah. Ada pula majlis khatam Quran. Mari ustaz zaman sekarang, enggak ada itu, enggak ada khatam tu. Apa-apa khatam Quran, enggak ada. Enggak ada apa ni. Orang dulu-dulu kalau mari khatam Quran ni, dia tengok AJK persiapan tak ada, dia curi ni. Bunga ni. Nak buat bunga telur. Bila ada program, AJK persiapan cari, ada tak nampak bunga? Tak ada tak nampak tu. Tanya pada dia pula, oh yang gitu-gitu bunga tu ya. Padahal dia ambil buat jelis khatam Quran. Buasir tau tuan. Duk balut. Buat bunga telur. Nak buat apa dia buat bunga telur banyak ni? Nak bagi khatam Quran. Siap pulut kuning. Mari ustaz zaman sekarang, enggak ada itu. Kenapa pulut kuning? Kenapa tak merah? La ilaha illallah. Warna kuning pun dia komplain. Orang dulu-dulu dia bagi kain batik, dia bagi telekung, dia bagi cap gajah duduk, cap gajah berlari. Maka bila datang tadarus, seronok lah. Jadi akak-akak buka Ar-Rahman, buka tim tadarus. Sekarang pecah grup. Badminton tu pun pair dia, double dia pun pecah grup. Asyik dua je pecah. Kamu masuk sana, kamu masuk sini. Buka lagi dua. Supaya yang tak cekap pun jadi cekap. Itu kalau badminton. Dia suka pecahkan pair tu. Supaya lagi cekap. Ni kita bila tadarus, tim kita je. Nak, aku buat nama hang. Kak Yaya, aku, Kak Ita, pak orang kita. Tahu? Jangan bagi orang lain. Tu aku dengar Sum kata Sum nak masuk. Jangan bagi dia masuk. Kalau dia masuk tak habis kita. Siang kat Sum tu tuan. Aku nak masuk tim apa boleh tak? Dah penuh dah Sum. Masuk tim hujung tu. Sam, Sim, Sum. Elok 3 orang. Siang tuan-tuan. Kenapa pindahnya orang macam tu? Masuk sekali lah. Tak, kalau dia masuk ustaz, kami tak boleh khatam ustaz weh. Kalau kau tak ajak dia masuk, tak terima dia masuk, sampai bila-bila dia tak lancar. Yalah kalau dia baca-baca pun sangkut-sangkut, bila kami nak habis? Tu yang cara tegur tu. Cara dia tegur tu. Innal dengung. Innal ladzin dekat seminit duk lah. Innalladzi dengung. Tu nak marah tu. Dengung. Inna. Nampak ada atas nun tu ada sabdu, ada W tu. Inna dengung. Innal dia mula start laju dah. Air mata menitik dah. Dia mungkin kuat suara, air mata menitik pap basah. Besok tak masuk lah tim kita. Dia baca seorang-seorang agak penjuru.
kita pun pergi jumpa dia, Som, tak masuk tim dia orang ke? Tak nak. Saya baca apa semua salah, dia orang je betul. Baik saya baca seorang, betul semua. Eloklah Som. Pulanglah pada Som. Jadi akak-akak, itulah nama dia pembimbing. Kita bimbing dia. Som, masuk Som. Jadi Som, bila aku baca kau ikut tau. Turn Som baca, jangan bagi dia baca. Kita jadi lemah. Kita baca kan. Okey, Som, aku baca serentak engkau Okey, 1, 2, 3. Innalladzina kafaru. Berhenti. Sawa'un alaihim. Berhenti. A'anzartahum. Berhenti. Am lam tunzirhum. Berhenti. La yu'minun. Tapi Ustaz, saya baca Quran, tak ada pula dia tulis berhenti. Bodoh je hang ni. Saya sedang mengajar. Oh, patut duk cari tadi duk berhenti pun tak mana berhenti ni. Ini pun bahala satu hairat tuan-tuan. Jadi bila kita baca macam itu, dia ikut, dia rasa seronok. Bagi dia baca dengan kita semuka, dah habis, kita sambung pula. Okey, kamu baca makna dia pula. Lama-lama tuan-tuan dia cekap, taklah dia terasa. Dan yang membimbing tu, bimbing elok-elok. Innalladzina kafaru sawa. Baca pendek-pendek, jangan baca laju. Ikut aku baca, ikut Innalladzina kafaru sawa. Oh lalah dia berhenti. Sadaqallahul azim. Maka tuan-tuan bagi hadiah. Sampai bila kita nak bagi hadiah telekung je tuan-tuan. Oh, tiap-tiap tahun telekung. Cuba bagi kali ni tuan-tuan, kipas angin. Wow. Kipas angin RM2 pun jadi DIY macam tu. Bangga habis lah. Duk dalam pejabat aircon tak ada pun seronok dah. Sebab hadiah blender kali ni tuan. Tulis dah. Tulis tu. Jemputan untuk program tadarus terbuka kepada semua warga MITI. Sila lapor diri kepada urus dia Zuraidah Kamarudin. Setiap penyertaan mendapat blender. Blender Panasonic. Dalam bracket boleh buat jus. Orang masuk lah. Orang masuk tuan-tuan tu yang buat di Masjid Pengkalan Batu. Di Melaka. Siapa-siapa yang sembahyang subuh akan dapat basikal free. Budak-budak satu kampung datang tuan-tuan. Dengan syarat 40 kali tanpa absent. Datang budak-budak subuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan pengurusi masjid bagi. Siapa yang 40 hari dapat. Bukan kata budak-budak. Bapak budak pun dapat. Saya tak dapat lah. Nampak tuan-tuan ni. Bila saya pergi ceramah minggu lepas. Punya ramai manusia. Separuh dia budak-budak. Walaupun tak di-offer dengan basikal. Tetap dia orang datang. Sebab bila dia orang datang subuh. Dia orang akan datang zuhur, asar, maghrib, isyak. Dah jadi rumah dia orang lah. Kenalah keluar modal sikit. Tu yang perlunya kita ni ada sumbangan. Surah Ar-Rahman kita ni kena ada duit. Bila ada duit kita boleh bagi hadiah hebat-hebat. Barulah kita pula nak hadiah hebat. Duit RM1. Sumbangan. Sumbangan ayat Ramadan boleh dimasukkan dalam tabung ya. Mana dia RM1 tadi? Menggeliat badan. Rasanya ada tadi. Allahu Akbar. Apa salahnya bagi gelang emas? Bagi gelang emas, ambil satu sedekah bulan Ramadan, nanti Allah ganti lain. Kalau boleh pengurusi surau umum. Segala bentuk emas adalah diterima, melainkan gigi emas. Oh subhanallah. Tuan-tuan jangan kedekut. Saya buat sekolah saya 2007. Sekarang 2006 saya buat sekolah dah siap. 2007 saya buat qiyam mulai setiap malam. Qiyam mulai setiap malam sampai sekarang 2023, 17 tahun dah tuan-tuan. Daripada 2006. Allah Ta'ala bagi macam-macam tuan. Allah Ta'ala bagi pondok. Allah Ta'ala bagi tak tahu nak cakap. Dengan sebab kita buat qiyam mulai setiap malam, derma. Di sekolah saya setiap malam bulan puasa, qiyam mulai.
Bermula jam 4 pagi. Habis jam 5. Setiap malam. Mula-mula saya keluar duit sahur. Sahur saya bayar. Sekarang saya tak bayar dah. Orang sponsor kan. Pagi-pagi lepas bayang makanan dah ada dah. Makan. Dulu 16 orang. Sekarang 400 orang. Mulai. Marah. Kemudian berbuka. Saya sediakan percuma. Yang saya tak sediakan, makan tengah hari. Jadi tuan-tuan, bila kita bagi sumbangan, lagi banyak Tuhan bagi. Jom kita hidupkan surau kita, Ar-Rahman kita ni. Tuan-tuan nak bagi sumbangan dan bila dapat duit tadi surau, buat program. Balikkan balik pada kita punya staf, jemaah kita. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Ta'ala bagi rezeki. Bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala, diberikan ganjaran berganda-ganda. Cukup tuan-tuan, saya ada program satu lagi. Oh, pukul 12 tak sempat lah. Lupa dan lajak pukul 12 lah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Last saya datang tadi senyumbang Datuk Seri 5 tahun lepas. So kalau nak jemput lagi 5 tahun daripada sekarang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.